Welcome to the webinar. You have attendee in listen only. Aktiviti telah meningkat. Ini kita ada untuk kuartal pertama di mana pada kuartal pertama ekonomi shrink, trade balance dia adalah shrinking. So is a good thing. Dan ingat ini ada data untuk bulan Jun. So that menunjukkan bahawa agak sihat sebenarnya, biarpun trade balance dia menurun lebih rendah, tetapi ia sebenarnya daripada sudut number dia adalah agak positif. Jadi kalau kita campur semua ni, kita jangkakan bahawa GDP dia untuk quarter on quarter ni pada sebelum adalah negatif 9.8 dan kita jangkakan kat sini akan positif. Berdasarkan data yang kita ada, berdasarkan info yang kita ada, contohnya seperti PMI ni, seperti trade balance, industrial production, dia semuanya pointing to a better number. So, kalau ada data macam ni, and market is expecting positive, if that one, so maksudnya, sekiranya dia keluar positif dan sama seperti jangkaan market, iaitu 2.2, what will happen? Kalau dia keluar sama seperti jangkaan market, iaitu 2.2, you will see some profit taking. Orang akan keluar market. So, market is expecting a better number. You will see reaction sekiranya kita ada better number. Continuation of positive sentiment. But sekiranya this data miss, penurunan dalam pasaran, you will see all this happen. Mana saya punya chart ni? Baik. Okey. Anda akan dapati daripada sini, you might see satu retracement yang lebih jauh. Maksudnya macam ni. You might see this move. Okey. Saya lihat dia daripada sini. Kita akan berada dekat sini pada malam nanti. Kalau itu berlaku, then you will see this. 2, 3. Jatuh. Or even dia jatuh daripada sini. It will go sideways ke arah China ni. Faham? We might see double correction. And all this will be with 2 and this will be with 1. This will be with 1. Okay. So don't worry too much about the wave punya ni. And then anda trade cuma dekat ekstrim. Don't trade every lekuk anda cuba nak tangkap, habis. Kalau anda cuba nak tangkap every lekuk, habis. Don't do that. Cuma trade dekat ekstrim. Maksudnya apabila contohnya anda ada high, then you wait pull back daripada high, break out daripada high. We don't know. Sebab kalau data dia sama seperti jangkaan market, there will be some profit taking. If that, you won't see another low. You will see lemah sikit, lepas tu naik balik. But if the data miss, then we will see double correction. Bukan hanya kepada Nikkei, anda akan nampak kepada semua DAX, anda akan nampak kepada Dow Jones, anda akan nampak all these things happening. Okay, so but to me lah, saya tak peduli sangat. To me, kita tunggu dia punya extreme area. Don't trade. Kalau dia pull back, anda tahu ini seperti yang kita ceritakan. Ini kemungkinan adalah triangle. Nampak tak? This is a formation of a triangle. Kemungkinan untuk buat triangle dekat sini. This whole thing ada kemungkinan buat triangle daripada sini kepada sini dan kepada sini. Ada kemungkinan untuk dibuat triangle. Maksudnya market akan sideways balik. Market sekarang ni tengah tunggu mengenai US dollar dan juga kepada data China tadilah. US dollar is waiting for that clue.
kita nampak market pada waktu ni bounce balik, USD kuat sikit. Lepas tu anda akan nampak USD turun naik yang seperti kita ceritakan sebelum ni, iaitu kepada USD offshore yuan ya. So it tested 7 and bounce pagi tadi, malam tadi ya, bounce. So expect dia akan bermain dalam kawasan ni lah. And overall anda akan nampak untuk US dollar, mana saya punya ini, mana ni momentum. Okey, overall anda akan nampak untuk US dollar akan didagang bercampur-campur, tak ke mana, sekejap kuat, sekejap lemah, ranging ya. Nampak? Ini untuk hari ni. Daripada semalam, kalau kita tengok daripada semalam, ni daripada semalam, you see some kekuatan untuk US dollar, lepas tu sideways. Okey, untuk hari ini US dollar didagangkan agak bercampur-campur against Australia dollar lebih lemah nampaknya. Wassalam. Syazwan. Jadi tak ke mana. You will see all this happening sampailah cerita GDP China tadi. You will see that naik turun without any direction. It will be ranging. JPY sedikit kuat pagi tadi, kebimbangan mengenai hubungan US-China, but now it's nowhere, sideways. There's no follow through. Faham tak? Kita tengah, macam kita lah anda nak beli, anda tengah tunggu nak loan kereta. Anda apply loan, anda dah simpan duit lama dan cukup untuk bayar deposit kereta tu. Lepas tu anda tunggu loan anda nak approve. Anda tak dapat nak bergerak ke mana. Faham tak? Macam itulah rasa dia, Wan. Faham tak, Wan? Boleh? Fi, sama benda sama. Okey? Ni sebab itu kita tak nampak any follow through pergerakan dia. Kita nampak dekat US dollar, dekat dollar index, no real conviction dalam pergerakan dia. Kita tengok dekat lower time frame. No real conviction, pergerakan naik turun tak ke mana. A bit, and we are expecting untuk a bit more US dollar punya weakness ni, a bit more, because we are expecting some good data daripada China. Okay, sekiranya data tadi memang betul-betul bagus, then US dollar contohnya keluar 5% ke 7% ke kan. Kalau itu keluar 5%, 6%, sebab average untuk China ni, average untuk China untuk satu kuarter adalah ini. Tengok. Ini adalah data China untuk average, iaitu sekitar 1.5. Data yang dijangka keluar ni adalah lebih tinggi tau. Market menjangkakan 2.2. Nampak tak? Nampak tak? Sekiranya keluar lebih tinggi lagi, even 2.4, 2.5, itu adalah lebih tinggi daripada average. Nampak tak ni? Ini sekitar 2, 1.8, 1.5, 1.3. Itu biasanya performance dia sebelum jatuh pada kuarter pertama. Dan pada kali ini, market menjangkakan tinggi, 2.2. Kalau dia keluar even 2.3, itu adalah tinggi, jauh. Itu adalah tinggi. Kalau 2.2, kalau sama, expect some profit taking, lepas tu naik balik. Faham? Kat sini US dollar akan pening, akan pening. Dia kat situ je main dia. Faham tak? Apa yang kita cerita besar kita tengah tunggu hari Khamis ni. Ini menentukan ke mana hala tuju market, maybe 2-3 bulan akan datang. Faham? What we are waiting for yang hari Khamis ni, something yang amat major, iaitu ekonomi kedua terbesar dunia, China. In fact, mungkin terbesar pada waktu ni, yang akan melaporkan prestasi ekonomi dia untuk kuarter kedua, dan dia adalah ekonomi yang paling awal buka. Paling awal buka di antara negara-negara yang terkena dengan COVID-19. So, sekiranya dia perform, that set the precedent, maksudnya itu boleh menyebabkan jangkaan bahawa tak ada dah market jatuh. Market betul-betul kuat dah. Kuarter ketiga bagus, kuarter keempat bagus.
That is what we are looking at. So itu saya duk ulang-ulang cerita ni daripada semalam, daripada webinar petang semalam. Faham Fit? Wan? Faham? Jo? Itu yang kita tunggu pada hari Khamis. Bank of Canada lah, ECB lah, itu cuma lauk je. Ini nasi dia. Ni nasi dia yang kita tengah tunggu ni. Yang kita tengah tunggu pasal data China ni. Hari Khamis ni. That will be a very big event. Mungkin anda tak nampak sebatang candle tinggi. Tak. Mungkin anda tak nampak benda tu. Ataupun ada. But yang pastinya itu akan set the low untuk sini. Untuk saham. Untuk saham. The March low. Ia akan menyebabkan March low ni dia tak test lagi. Jadi sekiranya hari Khamis market kuat, anda tunggu tempat untuk nak long commodity dollars. Itu je. Kalau pasaran kuat, yen jadi apa? Wandi, simple. Benda dia simple je. Kalau pasaran kuat, saham mengukuh, kita akan ada macam ni. Kalau anda, saya bagi contoh, anda ada kilang kasut dekat Shah Alam. Wandi orang mana? Wandi orang mana? Bagi your location. Saya cuba relatekan dengan something that is your area. Brunei. Okey. Katalah anda bekerja dekat Shell. Anda bekerja dekat Shell dan anda tahu sebelum ni ada few contract pekerja kontrak dekat Shell dibuang kerja, betul tak? Kan ada few pekerja kawan-kawan kena buang kerja, ada tak? Dalam 3-6 bulan lepas. Ada tak? 3 bulan lepas lah. Ada tak kawan-kawan kena buang kerja? 2 bulan lepas. Tak, bukan kena buang kerja. Tak di-renew kontrak dia. Tak pasti. Takkan Brunei tak pasti. Saya kat Malaysia tahu. Okey, macam ni. Sekiranya kalau anda bekerja dekat Shell lah dan anda dapati ekonomi dunia tak bagus. Orang semua tak keluar rumah, COVID-19. Ekonomi slow. China sebagai nombor 2 dekat dunia kan. Kalau ekonomi dia slow, anda rasalah permintaan kepada minyak naik ke turun? Simple. Anda rasa permintaan kepada minyak naik ke turun? Kalau China punya ekonomi jatuh. Kita trade, kita tahu, kita ambil this whole idea. But what you do is, anda trade kepada technical anda. Bukannya, data bagus, tekan buy. Don't do that. Itu mengarut. Saya cakap betul, itu mengarut. Nanti orang kata, data bagus, market dah price in, dia jatuh. Tak ada. Don't do that. Okay, kalau kita tahu China punya data bagus, data tak bagus, kita tahu permintaan kepada komoditi akan turun. Permintaan kepada minyak akan turun. Sekiranya itu berlaku, kemungkinan untuk banyak orang tak bekerja sebab harga minyak jatuh. Shell mungkin tak akan renew kontrak kita. Faham? Kalau itu berlaku, kita akan ada rasa yang lebih negatif. Demand akan menurun. Exactly, Gusmin. Okay? Kalau itu berlaku, kita akan ada negara-negara pengeluar komoditi. Australia, New Zealand, Canada especially, Brunei, Singapore. Anda akan dapati Brunei dollar against US dollar akan jatuh. Simple. Itu je. Kan? Tak payah cerita, kalau anda nak trade Australia dollar, anda tengok exchange rate Brunei dengan Singapore sama kan. Anda tengok exchange rate dia, anda dapati Brunei dollar jatuh, anda short AUD. Sama. Sebab dia sama. Ni. USD, Sing dollar. Okay, Brunei dollar sama. AUD, kita ambil USD AUD lah sebab dia terbalik.
Okey. Nampak tak dia sama? Kan? Bukannya hampir sama. Dia punya structure sama tak, Gusmin? Of course tak satu pip tapi anda tahu dia sama kan? Chart dia sama kan? Nampak? Sebab Australia dollar kepada komoditi, Singapore dollar, Brunei dollar kepada dagangan. Dia sama. Structure dia sama. Ini first dimension kan? Nampak? High is the high. Okay. And low here is the low. Itu je sama. Ini tak sama size chart dia. Sama kan? Okay. I made my case. Dia sama. Jadi kalau paling senang lah indikator anda nak tengok, aku nak short AUD, nak long AUD. Tengok Brunei dollar. Tengok Sing dollar. Kita tahu hari ni, Singapore dollar pada hari ini tadi adalah jatuh. Maksudnya USD Sing dollar naik. Okay, pada pagi tadi. Lepas data GDP. Ini naik. Tengok AUD USD akan jatuh. Listen. Sama. Of course tak per pip, satu pip no. 1 pip, 2 pip no. Don't try to predict next candle naik ke turun bang. Saya tak tahu. I cannot. Saya tak tahu. Next candle nak naik ke turun, I don't know. Waalaikumsalam. Apa saya buat adalah saya tengok kepada structure. Dan sekiranya kita lihat ini sebagai corrective structure, anda tunggu kepada completion of A, B dan C. Sini, dan sini. We wait at C here. Dia tak sampai sini, dia terus pergi. Nak buat macam mana? Kalau kita nak trade dia lah, anda tunggu untuk long sini. Satu saya tak ada set up ini sebab dia tak break lagi untuk A ni. Kalau anda lihat kepada outlook, kita ada 2 set up. Kalau anda trade kepada FTSE, bagi mereka yang trade saham FTSE ni ada set up dekat 4 hour. Dekat bawah lagi. Dan juga gold masih. Euro GBP tak ada, dia dah pergi. Iaitu kepada gold. Gold ni masih lagi 1 hour. Tak sampai-sampai lagi, dia dah naik ni. We are waiting for here. Okay. Selagi dia tak break atas ini, this setup is still valid. Okay. Kita cuma alihkan dia bila alih tempat dia bila dia go higher than X ni. Ini mungkin WX masih X dan kita tunggu jatuh. Okey. Ini adalah apa yang ada dalam market outlook tu. Tapi tarik dia punya ni lah betul-betul. Okey, so overall pada waktu ini sentiment not going anywhere. Market is assessing apa yang berlaku untuk data pagi tadi. And anda nampak masuk ke Eropah pada waktu ni, kita nampak range dia naik balik. Tak ada apa-apa. Waiting sebab itu tak ada follow through. Ada nampak kejatuhan dia pagi tadi. Nampak untuk AUD JPY, CAD JPY kan. Contoh AUD JPY jatuh tapi tidak membuat lower low. Faham tak? You have a ranging market, sideway market. You will have this sideway until data China tadi, GDP. You will have this market sampailah cerita China tadi. Kalau China data keluar sama 2.2, anda akan dapati AJ jatuh dahulu, lepas tu naik balik. There will be some profit taking, lepas tu naik balik. Sebab 2.2 tu adalah tinggi.
Faham? Average dia 1.5, 1.7, 1.8. Kalau kita tengok ni, ini average dia. Nampak? All this while. This is the average. Ya? So, ini adalah satu, kalau 2.2 tu tinggi. Simple. 2.2 tu tinggi. So, kalau itu berlaku, then you will have, contohnya, 2.2, profit taking, dia naik balik. Naik, profit taking turun, lepas tu naik balik. Anda tunggu untuk long. Faham tak? Kenapa? 2.2 tu tinggi. Boleh? Simple. Dia jatuh negatif 9.8. Okay? Dia jatuh negatif 9.8. 9.8. 9.8 pada kuarter pertama. Ni untuk Singapore tadi. Kalau China tengok macam mana nak kira dia. Sama, the same thing. Anda tengok benda ni GDP China, dia punya size 14343. Okey, ni China. 14343. Okey, anda bahagikan dia dengan 4. Jadi anda tahu saiz ekonomi dia pada satu kuartal. Dia dapat berapa? Kalau bagi 4. 3585. Okey, itu saiz dia per kuartal. 35, mata saya ni tak nampak. 3585. 3585. Itu saiz penghasilan dia pada satu kuartal. Faham? Jadi pada kuartal pertama menyusut sebanyak negatif 9.8. Negatif 9.8 daripada 3585. Faham? Itu maksud dia. Negatif 9.8. So kuartal kedua dijangka dia akan 3585. Betul? 3585. 3585 lah. Mata tak nampak lah. 3585 plus 2.2%. Plus 2%. Itu maksud dia. 3585 plus 2.2%. Itu maksud dia kalau anda nampak 2.2% kan. Apalah yang kita tengok 2.2%. Kita tahu hijau dengan merah je. Ini maksud dia sekarang ni. Dah faham? Bang, kalau data tu above average, contoh 2.0 tapi tak meet, there will be profit taking. But 2.0 is still high. P, dia punya ni tadi, nampak? Dia punya average adalah this. 1.5. Okey, faham Edward? Apa yang dimaksudkan dengan nombor-nombor ni? Apa dimaksudkan? Bukan, dia macam ni. Data yang ni, GDP growth rate ni adalah annualized. Maksudnya dia akan ambil daripada size GDP dia last year. Size GDP dia setahun. Ini adalah setahun. Ini kita cuma dapat compare data dah complete. Jadi tahun lepas 14343. Saya bulatkan 14343. Jadi kita jangkakan untuk tahun ini berapa, kita akan tengok performance dia tahun. Jadi kita bahagikan 4 dan kita tahu satu tahun tu ada 4 kuartal kan. Jadi kita akan tengok dia per kuartal naik berapa daripada figure last year. Jadi figure last year 14343. Bahagi dengan 4 sebab ada 4 kuartal kan. 4 kuartal. Jadi kita dapat jumlah ini. Jadi kalau kita kata menyusut negatif 9.8, menyusut daripada 3585. Kalau kita kata dijangka naik 2.2, kita 3585 plus 2.2. Itu maksud dia. Dan bila kita ada kuartal ketiga, kuartal keempat, then kita akan dapat this full, berapakah size GDP dia. Dan kita akan dapat annual figure. Pernah ada kan dekat you ada kan buat questionnaire tu kan. Kalau zaman saya lah.
Kan? Ingat masa kita buat research dekat you dulu. Yang kita kira yes, no, 1, 2, 3, 4. Tak tahulah. Saya dah kena buat yang tu. Ada kan, Fi? Kan? Dah lupa. Keluar you dah tak ingat. Ada. Benda tu lah. Boleh? Okey. Okey. Sekarang mudah email. Ya. Sekarang ni email letak dalam Telegram group. Yes, Gusmin. Cerita dia, as trader, anda main dengan nombor-nombor ni. Okay, faham? So, we are expecting very good number from China actually. We are expecting very, very good number. 2.2 ni adalah very high number. Saya lupa, kat sini pun ada. We are expecting very high number. Ini adalah untuk annualize. Ini annualize. Ini annualize 2.2. Ini annual. Ini quarter over year. Jadi maksudnya 1 kuarter, 2 kuarter, 3 kuarter, 4 kuarter. Itu maksud dia. Okay. So we are expecting very good number from China. Don't look at this. Annualize. Oh, ni negative 2.2 annualize. So something that is yang market pagi tadi tengok data Singapore, dia start rasa bimbang. Sebabnya Singapore miss teruk, dan kita memang jangkakan there will be a pullback. Masuk sesi Eropah ni, I don't foresee that movement akan continue jatuh. No. You are looking at 1, 2, trade kepada structure, not kepada sebatang-sebatang candle. Kalau tanya saya, untuk JPY pair ni, anda tak trade dia. You are not trading it. Sebab anda ada USD JPY naik, pada masa yang sama, Euro USD tengah turun. Okey, kalau tengah naik. Maksudnya Euro ni kuat dengan USD. Pada masa yang sama, kena faham yang ni. Ini maksud saya. Kalau anda trade, mana saya punya chart ni? Okey. Kalau anda trade JPY pair pada waktu ni, memang pening. Kalau anda trade untuk shorter term, maybe okey. Kalau anda swing, memang pening. Sekejap naik, sekejap turun. Ni yang saya duk ceritakan. You don't touch JPY pair pada waktu ini because of this. Euro USD dan USD JPY. Saya berapa kali dah ulang ni kan? You don't touch JPY pair kecuali anda trade untuk very short term. Because Euro JPY ini Euro USD nak ke atas. Pada masa yang sama, we have USD JPY 1 hour. Okay. USD JPY yang structure dia masih lagi buat correction. Jangan tengok sebatang candle. Masih lagi buat correction ke bawah daripada sudut structure. So, pada waktu ni, anda akan dapati Euro JPY ni pening. Not going anywhere. 3, boleh petang ni Edward. Petang ni boleh Edward. Esok. Okay. Not really going anywhere. You will see this type of that one lah. Anda akan dapati seperti yang saya tunjukkan kat sini. Anda akan dapati Euro JPY ni will be doing all this. But it's the whole thing is incorrective. It's in correction. Anda trade dia kalau dia break atas ini ke atas. Kalau dia break atas yang ini ke atas. Sebabnya kalau dia break yang ini ke atas, if Euro JPY ni break, maksudnya macam ni, kalau dia break atas ini, if it break this high, then that will confirm ini sebagai impulsif. Faham? Tengok kat 4 hour. Dan ini akan confirm the whole move ini sebagai impulsif.
pada waktu ni kita tandakan dia sebagai satu B dahulu, iaitu dia sebagai wave A sebagai flat. Sebagai flat. Kalau dia break atas ini, kita akan ada incomplete bullish sequence. Mana Badrul? Ini tak ada dah ke bawah. Faham? Kalau dia break, Euro JPY ni break ke atas, dan dia akan mengubah cerita semua benda. Edward, faham Edward? Kalau ini bergerak ke atas dan break high kat sini, kalau ini break high kat sini, ia akan mengubah semua cerita. Kita tak akan nampak US dollar kuat. Okey, kita tak akan nampak US dollar kuat. Kalau Euro JPY ni break ke atas. Okey, daripada sekarang dia break atas, break this high, dan kita tak akan nampak US dollar kuat. Anda akan dapati Euro USD melayang. AUD USD tinggi. Okey, dan any 3 wave pullback anda long. Okey, biar market tunjuk apa kita nak trade. Pada waktu ini, kalau anda tak trade dia dari sini untuk short, anda tak short. Faham? Okey. Sama juga seperti CAT JPY. CAT JPY. Okey. Kalau anda tak trade daripada sini hari tu, anda tak ni. Pada waktu ni siapa yang ada entry ni, anda letakkan stop loss anda atas ni. Dan mungkin dah ambil separuh hari tu, dah 50%, mungkin kena BE dah. Yes, exactly. Then anda akan ada US dollar lemah. Kita akan ada saham yang naik. Anda akan dapati gold tembus chart. Silver tembus chart. Copper. Ni, yang ni. Copper ni will break this high. Itu adalah sama dengan pergerakan copper break yang ini. Dia tested semalam dan dia test semalam dan reject pada waktu ni. Macam mana saya nak tarik dia? Saya pakai screen lain ni, tu yang susah. Okey, dia test this level semalam and pada waktu ni reject, dia dah tembus ini, next adalah kepada this high kat sini. This kawasan, this cluttered of high kat sini. Okay, gold, if this happen, minyak, inflation, sebab copper basically Australia dollar. Inflation, interest rate. Okay, if copper break atas itu, then minyak, gold will continue lagi naik ke atas if that happen. Sama silver, dia tak stop dekat sini. It won't stop here. Kalau silver, kalau copper tadi break out, ini tak stop kat sini. Ini tak stop kat sini. Kalau ada pun dia punya pullback, dia akan pullback sikit je. Pullback dekat kawasan sini, 38.2. If that happen, kalau tengok satu je, EJ ke, KJ ke, NJ ke, break high dia tadi. Dengan satu. Pada waktu tu kita akan ada, kita akan masuk kepada fixed dynamic. Belum lagi. Ataupun kita akan masuk kepada fixed dynamic. Not indices dynamic. Fixed dynamic. Okay. Sebabnya USD JPY akan sideways. Kalau dalam indices dynamic, USD JPY akan higher. Sebab ini adalah US dollar lemah. Itu sebab dia fixed dynamic. Boleh, Fi? Okay. Boleh? So, gambaran kita tak ada apa-apa perubahan. Market is waiting untuk GDP China. Kita ada kebimbangan pasaran mengenai
mengenai US China, ekoran kenyataan daripada US State Department semalam bahawa US akan menilai balik polisi US mengenai campur tangan China, pencerobohan China kepada perairan Vietnam, kepada perairan Malaysia dan lain-lain. But you will see market akan ding-dong, turun naik, not really ada hala tuju. It will be moving dalam satu range, as long as market is waiting for US China China punya GDP tadilah. Okay, that's the view. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan sebelum kita break? Minyak is really kita ada OPEC yang mungkin akan potong potongan dia. Maksudnya sebelum ni dia orang dah potong banyak ni, mungkin dia akan kurangkan potongan dia. Kita ada kebimbangan mengenai California, kita ada kebimbangan mengenai COVID-19. Kita ada dekat saham yang tengah buat correction. So we are looking at a corrective move. But kalau anda tengok this corrective move, corrective sekarang ni, this one is more and more likely looking seperti flat. So flat ni payah sikit kalau anda nak kira dia. Sorry. Okay, payah sikit nak kira dia. Dia dalam range dia, but it could go lower. At the moment, it reacting nicely from this box. But I don't really like untuk nak buy minyak pada level ini. Not really like untuk buy minyak pada level ini. Okay. Untuk minyak. Another that one is kalau anda I like this FTSE punya setup. FTSE punya setup dekat H4. Ini setup FTSE ni. This one biarpun kita berada dalam wave 4 and we are chasing towards wave 5, but dua ni kalau kena tengok dia punya placement, maksudnya dia punya ni, we might, okay, ini adalah dalam bentuk apa dipanggil diagonal, and then we have this breakout daripada low dia, maksudnya kita punya kenaikan ni tak kuat sangat. But if we have this dekat FTSE and at the same time sekiranya GDP China tadi bagus, and you have this dekat Dow Jones, we might have tiga ni extend atas ni. We might have FTSE ni, okay? Ini the whole thing adalah wave 1 dan 2 and kita start wave 3. Faham tak? Kita masuk wave 3. Bukannya seperti ditandakan. Faham tak? This whole thing adalah 1. Faham? So this could be a very explosive move untuk FTSE. Okay, yang lain-lain tak ada. Macam try type dalam capital saya macam case tadi, selain komoditi yang akan tembus atap, DBP, NZD akan retrace banyak. Bukan retrace banyak, dia dah memang trending ke bawah. Tetapi kalau anda nak kejar seperti GA dengan GN ni, saya tak gemar untuk kejar dia pada harga semasa. Faham tak, Zee? Kita dekat hujung. Tak seperti FTSE tadi ya. Ini adalah hujung. Unless anda, sebabnya kalau anda tengok dekat sini kita ada divergence. Faham tak? Maksudnya kita mungkin akan habis. Oh, tak akan retrace. Ya, dia tak akan retrace tinggi sangat. Whatever it is, anda tengok satu three wave yang nyata. Three wave yang nyata. Tak kisahlah dia ni je.
Macam ni. Dia sikit dia macam ni. Mana ni? Apa saya buat ni? Okey. Okey, kalau even dia retrace macam ni ya, anda tetap short ini. Asalkan dia jelas. Faham? Asalkan dia jelas ya. Ada connector yang jelas, anda short. Whatever is 50%, anda letak. You will see this one. Anda nampak kan? Nampak yang belakang-belakang semua sama kan? 50% dia decide. Kalau dia jatuh banyak. Kalau tak, dia pergi ke atas balik 3 wave. Sini short lagi. Ya, berulang-ulang. Ini pattern berulang-ulang. Dan banyaknya kita akan nampak WXY dalam market forex. Kalau dalam saham, dia banyak zigzag. Itu beza dia. Kalau yang trending. Boleh? Okay, GBP, NZD, whatever this, anda nak tengok 3 wave pullback yang nyata. Itu je. Okay, kalau tak ada soalan, dua setup yang saya letakkan dalam market outlook. Yang pertama adalah FTSE ni. This is something that I really like it because we might be able untuk ride wave 3. Yang mana tadi? Ni You might be riding sebenarnya wave 3. Instead of 1 kat sini, this whole thing adalah 5 kat sini. Faham tak? Okay? You might have that. Ini 1, ini 2 dan kita masuk wave 3 off wave 1. Sebab itu ini fixed dynamic. Faham tak? Salam. Ini. Faham Sebab itu dia fixed dynamic, bukannya apa? Bukannya indices dynamic. Kalau dia 3 off 3 ataupun kita start wave 3, then itu adalah indices dynamic. Okay? Jadi ini mungkin wave, ini mungkin 1, 2 dan kita start 3. Itu kuat tu. Itu kuat. Dalam lower time frame, ia adalah indices dynamic lower time frame. Tapi di H4, dia bukan indices dynamic. Dia adalah, maksudnya dynamic ni, kepada time frame, apa time frame berkenaan, apa dynamic dia. Contoh, apa? Contoh fixes, fixed dynamic complete wave 1. Tak, sebab keadaan biasa. Sebabnya kalau kita kata dia dalam dynamic, dia kena dalam wave 3 ataupun wave C. Okey. Jadi kalau kita katakan sini dia macam ni. Anda tengok structure yang ni. Anda nampak tak 3 dia pendek Nampak 3 dia pendek kan? Small. Dia punya 3 ni small, kecil. Kita tahu wave 3 tak boleh paling pendek. Sekiranya data GDP China tadi bagus, anda jangka pasaran saham akan rally ke tak? Of course dia akan rally. Kita akan ada Apple, Microsoft, FB, kilang industrial, LG, semua naik. Kalau itu berlaku, ada 3 ni macam ni tak? Ada masa 3 kat sini. Nampak tak dia cute je kat sini kan? Cute je. Boleh? Sampai keluar perkataan nak bagi faham ni. Macam mana? Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia tak semestinya terpanjang. Tapi kalau wave 5 ni dah panjang, sini bukan wave 3. Kita akan ada momentum kat sini. Waktu ni kita masih ada divergence. Sekiranya dia break divergence kat sini, ini bukan wave 3. Sini wave 3. Faham? Itu satu lagi. Macam-macam dah bagi ni. Sebab itu saya suka dengan setup ini. Nampak? Yang sama dengan gold. I hope very clear. Selain daripada okay.
Saya pada tu kita ada goal. Mana goal kita? Okey. Goal movement. Anda dapati yang sama. Di mana kalau kita lihat dekat H4 ni, dia dah cancel out this divergence. Divergence sebelumnya. Kejap. Okey. There's a divergence dekat sini. Yang high dekat sini cancel out this divergence. Divergence ini. Macam mana nak tengok dia dengan tu? 3 sini. Okey, saya letakkan bulat lah. Senang nak tengok. Ni divergence sini. Okey. Kita besarkan. Jadi sini ada divergence. Faham tak? Sini ada divergence kan? Okey. If this movement go and break this high, iaitu high kat sini. Okey, high kat sini. Kalau dia break that high, then ada divergence ni yang maknanya ini kan 5. Dan kita tengah buat wave. Kalau ini berlaku, kita dah letak awal, saya ambil exit. Kita jangkakan ini akan break. Ini akan break. Sebab tu kita letakkan dia sebagai wave 3. Boleh kan? Saya tak gunakan ini sebagai nak entry. Saya nak tahu adakah dia wave 3 ke wave 5. Itu je. Wave 5, cerita dia apa? Dia kena ada divergence. Wave 3, dia paling kuat momentum. Itu je. Dalam structure tu, wave 3 paling kuat momentum. Itu je yang kita buat. I think it's simple enough kan? Saya tak peduli sangat dia wave 1, wave 2 ke, saya tak peduli pun. Tak nampak? Kita punya wave 3 pun cute kat sini kan. Nampak tak dia cute je? Kalau wave 5 ni, dia kena pendek. Kalau wave 5 ni tembus divergent, 3 ni kat sini. Ini adalah 1, 2 dalam biru. Naik lagi, goal. Jangan short goal. Saya dah cerita jangan short goal dari bila dah. Saya pun tak tahu dah. Sejak entah bila dah. Goal tengah jatuh. Saya cakap jangan sell. Tunggu untuk long. Tak ada. Goal at the moment it's more and more likely untuk buat 2,700. 2,700. Kalau ada penurunan 3 wave, anda long. 3 wave, anda long. Itu je anda buat. Lepas tu, anda manage entry anda. Kalau dia turun balik, kena B. Kalau ada stop loss, kena stop loss. Tapi you don't miss out position dalam gold and dalam silver. Okey. Dah bunyi CD rosak dah, Wan. Ulang cerita sama. Danny pun Wandi baru ikut webinar berapa hari dah cerita sama je kan. Okey. Cerita sama. Cerita dia sama. Sebab cerita market semua sama, nak buat macam mana. Selagi market tunjuk macam tu, itulah cerita saya. Kalau market tunjuk benda lain, saya cakap benda lain. Itu je. Jangan degil. Jangan. Saya tak seperti orang lain. Oh, dia turun sekarang. Tak apa, nanti dia naik, kita hold dulu. Depo balik. Saya tak macam tu. Kalau salah, okey, market dah menunjukkan position kita salah. Apa peluang seterusnya? Move on. Itu trading. Bukannya semua nak betul. Itu ego. Kita tak dapat ego dengan market. Kan? Orang Sarawak cakap kena bergo. Nanti tak kena bergo. Kena anok. Tahu kena anok. Kena marah dengan market. Kena marah je tak apa, hilang duit. Faham? Okay. So the view still the same. Commodity is very bullish. Tunggu any three-way pullback. So FTSE dengan gold, we are looking at a very good setup. Sebabnya kita nampak satu lagi gold ni. That pullback is not breaking this trend line. Okay. We might see tak sampai ngam-ngam situ. Testing that trend line. Nampak? Okay. Banyak confluence dia lah daripada situ. Banyak cerita sama. Okeylah, kita break dahulu. Dan kita sambung balik dalam 5 minit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar tak? Jelas ya? Boleh? Okey. Boleh? Okey. Jadi apa yang kita lihat pada sesi dagangan pada hari ini, saya jangkakan pasaran akan lebih ranging, masih lagi dalam corrective move. Tak ada hala tuju. Market is waiting kepada China punya GDP and perkembangan mengenai polisi US kepada pencerobohan China di Laut Cina Selatan. Kita tahu US has been moving dia punya tentera dari Eropah lebih kepada Asia, dan this mark change of policy daripada semasa Obama dan juga kepada masa Trump ni, di mana we have a more confrontational, lebih berdepan lah. Cara Trump ni lebih berdepan, direct lebih konfrontasi, macam mana nak guna bahasa Malaysia dia, kepada China ni. So interesting market, but overall anda tak pergi short index. Jangan short index. Saham, anda tak short saham. Biarpun dia tengah turun pada waktu ni, anda tengah tunggu untuk long balik. Bagi mereka yang trade saham tu, anda tak ni sekejap, mana saya punya chart. Okay, gold, any three wave pullback, anda long. Tak ada pertukaran, tak ada perubahan. We are looking at possibility of more move higher untuk gold, more move higher untuk silver. In fact, I like silver better daripada gold pada penilaian semasa. I like silver to move higher than gold. Because of something kita panggil gold and silver ratio. Nampak tak? Ini trending dan ia ada lower low kan. Jadi antara gold dengan silver, mana satu lebih best trade? Kalau daripada sudut trading lah. Nampak? Silver. So it might pull back, maksudnya ini adalah 5. 1, 2, 3, 4 and 5, and we might have a pullback. Maksudnya silver tu lemah sikit daripada gold, tetapi after this pullback you will have more 5 wave. Faham? Kita kena buka daily. Tak cukup. Chart dia tak cukup. Boleh? Either dia zigzag ataupun dia adalah trend 1, 2, 3. Whatever it is, silver is still the winner here. Nampak kenapa? Silver cup. Okey, dia try kalau anda tak tahu mengira equity dia, but to me, once this is an opportunity of a lifetime, Edward. This is the time where I retest banyak ini. Saya letakkan dekat ni cuma kepada technical lah, but I don't foresee dia turun bawah daripada 17 this low. Yap, test dulu. Anda nak tengok dia punya position sizing. Jangan test cuma trade. Test dia, dan ini kalau boleh, saya, if you have ada modal dia lah, try untuk tak menggunakan leverage. Maksudnya anda memang masuk kepada lot yang kena untuk pegang sampai dia kosong. Ini pelaburan. Ini yang anda boleh pegang lama.
Sebab I don't see, this is not more, ini kepada something yang anda boleh, this is here, this is ini adalah sini. Faham? And this move. You want, nampak tak ini cepat? Di few weeks saja. And you have, yang ini dengan dana 800 bilion suntikan daripada fiscal punya ni masa Obama. Here you have more than 6 trillion. I foresee this one to go higher. C ni tak habis sini. Ini A. Ini B. C ni tak habis sini. Faham tak? C ni habis lebih tinggi lagi. So, sekurang-kurangnya lah, I'm looking at least here. 48, 47, $50 kita sini. Paling kurang. Ya, dia tak habis sini. Saya cuma letakkan because ini tak kira extension lah. 3 ni biasanya anda akan dapati untuk komoditi ni wave 5 yang extend. Even now wave 5 dia mungkin extend. Ni kita masuk wave 5 dalam yang biru ni kan. 5 dia mungkin extend. Komoditi ni 5 dia yang biasa extend. Kalau currency dan wave 3 ni tak paling pendek. Kalau kita tengok wave 3 kat sini, maksudnya ada kemungkinan wave 5 ni extend. Oh, wave 3. Maksudnya ini mungkin masih wave 3. Kalau dia panjang daripada wave 3, ini masih lagi wave 3. Anda akan tengok kepada ni. Ni nampak? Ini kalau dia erase divergence, kalau dia erase this divergence, wah, jauh lagi silver ni. Masa ni masih ada divergence. Dekat daily ni masih ada divergence. So everything lining up for commodity punya bull market. But China tadi. Yep. Gold lengkapkan cup. Dia punya ni, and then is making a pullback untuk buat dia punya handle kan. So this is something yang anda tak nak ketinggalan. Bagi saya lah, this is something kalau anda terlepas tak trade lagi pada tahun 2009, this is another time. This is another era yang anda boleh cari, dan ini lebih bukannya trading. Ini adalah kepada position trade. Maksudnya anda melabur. Position, pegang. Kalau ada modal tu, tengok berapa modal diperlukan untuk buy minimum number, 0.01 or whatever. And this is something you want to hold. Okay? Termasuklah gold. Boleh? Faham? Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu kepada realiti dagangan lah, bukan hanya soal entry ya. Bila kita trade, you come back to a system. Ini adalah untuk trading ya. But it's only ramai orang bila kita sebut trading system, dia akan terfikir kenapa enter, analisa market, mana nak enter, mana nak exit, kat mana take profit. Ini cuma sebahagian. The most important about a trade system is these two. The risk management side. Ni yang paling penting dalam trading system. Even kalau anda tengah buat demo account, jangan buat demo macam mana nak pakai teknik. Bukan. Itu tak ada apa-apa pun. Sebab satu teknik tu kalau kita mengamalkan risk reward yang bagus, even teknik tu mempunyai winning percentage 20%, kalau anda menggunakan risk reward yang tinggi, contohnya 1/8 ke, even dengan 20%, maksudnya 1 daripada 5 trade, 10 kali trade cuma 2 kali untung, ataupun 5 kali trade sekali untung 4 kali rugi ya. If you are doing that dengan risk reward yang bagus, your system can make money. It's nothing about berapa handal mana anda trade. No.
is all about all this, knowing your system performance. And then knowing your system performance is of a system is as good as siapa yang kepada orang yang pakai dia. Bagus mana pun teknik ataupun satu sistem tu, kalau trader yang pakai teknik tu, dia tak disiplin, dia tak ikut sistem tu the T, maksudnya memang ikut, dan dia main card saja, main ikut perasaan, then the system doesn't work. Faham tak? So itu saya selalu kata, invest in a system, trade the system. You just follow a system. Dia nak kena stop loss, aku nak hold dulu, nak cut. Tak ada. Sistem tu kata apa? Faham dah kenapa saya sebut benda tu? If you have a stop loss, and dia nak kena stop loss, then anda duk tengok 2 minit sekali, 3 minit sekali, itu tak dapat. Let the system run its course, maksudnya sampai kena stop loss, okay. Ataupun nak kena TP, ni nak naik lagi, alih pula TP dia. Tak ada. You need to follow a system so that anda tak adalah tengah bawa motor pun tengok chart. Itu Azizul. Bawa motor dekat traffic light pun berhenti tengok chart, tak dapat. So what you do is anda cuma mengikut dia. That's how you take a system, and it's coming back to you, because the system is as good as the person yang pakai, the trader that uses the system. So first, assess diri anda kepada your that one. I hope everybody is doing apa yang kita sebutkan sebelum ni. Sekejap, mengenai pembahagian account tu kan. I hope everybody is doing that now. Mana Gusmin? Gusmin, do that bahagikan akaun anda. Ini satu akaun hanya untuk anda deposit. Okey? Edward, buat dia. Ini satu akaun untuk anda withdraw. Jangan campurkan, sebab bagi broker seperti XM yang ada menyediakan bonus, anda nak asingkan dua akaun ni. Selamat depo. Lepas tu your trading account bahagikan. Bahagikan. This is where you trade silver tadi. Ataupun if anda trade yang ini anda tak, kalau boleh this one account anda tak pakai leverage. Faham tak? You don't use leverage. Here, leverage is 1-to-1 here. Ini adalah untuk anda invest. This is your investment portfolio. Whatever profit kalau anda nak ni, di sini selamat. Sebab dia tak ada ni. Anda mempunyai margin yang cukup untuk satu position. Ingat, kita ada stop out level. Jadi dia bukannya 100% stop out level macam share. Kalau bagi siapa yang biasa dengan saham kan, dia sampai the whole 100% kan. Macam XM, kalau saham CFD 50%. Maksudnya anda kena add up 50%. Kalau anda menggunakan currency 20% stop out level. Jadi anda kena add up 20%. Faham? This is where anda hold dia. Okay? Dan ini mungkin anda 3 years, 5 years position. Ni something yang I want you guys to start thinking about it. Bagi siapa yang ada modal, di sini mungkin your share account. Dekat XM kita ada shares account where the minimum deposit is $10,000 kan. $10,000. Itu shares account. You will get, kalau anda request, anda akan dapat dia punya cert. Setahu saya lah. Kalau kebiasaan shares cert. Okay. This is where you invest. Number 2, this is where anda trade. Anda mungkin nak bahagikan dia kepada time frame. Ini mungkin something yang anda boleh consider. Ini mungkin untuk anda swing contohnya. H4 dan juga daily trade. Di sini mungkin untuk anda short term trade. Dan mungkin anda ada satu lagi account untuk anda trading news. Kalau nak trade news, anda boleh pakai XMP. Tahu kan anda ada XMP kan?
I hope everybody tahu kita ada XM point. Itu dah salah satu keistimewaan yang ada dekat XM ni. Dan dia ada few tiers. Kalau tak ada, kalau bagi mereka yang tak berapa aktif trading, ada kan Gusmin? Bagikan ikut time frame. H1 ataupun anda ni untuk intraday. Ini basically intraday lah. Okay. What you do is anda concentrate dekat sini dahulu. Kalau anda mula-mula trade, biarpun dengan modal $50, don't worry. Anda concentrate kat sini dahulu. Depo kat sini dan anda tanya diri anda, katalah anda depo cuma 50, itu saja modal. Kalau MC tak nak depo lagi. Tapi biasanya trader ni, anda kena fikir berapa sebenarnya saya nak buat bisnes ni. How much actually? Anda tak dapat kata aku depo 50 tak ada. When you do a business, you need to know the whole. What is your capital? Permulaan. What is that? You cannot talk about operation cost dahulu. You need to talk about your capital, everything dahulu. Then baru kita bercakap mengenai operation. Maksudnya satu entry tu berapa dolar nak risiko kan. Itu operation. Over time. So, what you do is anda kirakan. Buat benda ni dulu. Rancang penggunaan duit anda dulu. Bukannya belajar teknik, ini cross buy, ini turun sell. Bukan macam tu. Ini buat ini dahulu. Buat ini dahulu. Rancangkan macam mana anda. Macam kita berniaga, aku ada modal 100,000 kan. Dan anda akan breakdown. Okay, untuk rental berapa, gaji berapa. Benda sama. Rancang anda punya penggunaan duit dahulu. Barulah anda bercakap mengenai sistem untuk anda buka kedai, tutup kedai. Bila orang berniaga, benda ni dia fikir. Kita sebut trading ni perniagaan kan. Tapi kita tahu buka pintu kedai, tutup pintu kedai. Itu orang bekerja. Itu bukannya orang berniaga. So fikirkan Gusmin, buat benda ni Okay. So whenever you want to risk, berapa satu entry? $10. Internal transfer $10. Dan kalau sekiranya anda ada bonus 50%, that $10. Remember dekat XM bonus kita support margin. So kalau $10, you have another $5 bonus, then you have $15. That of which it is tradable. Okay. Account sini akan selalu NC. Sebabnya anda memang letak dia untuk satu position. Kalau jangan pula dia tengah float dan tiba-tiba anda nak top up. Tak ada. Biarkan dia hilang, masuk balik. Boleh? Untuk next position. Bukannya top up dia untuk second position. Jangan. Nampak? Whatever profit, then you think about it. Kalau katalah anda ada some, you have some profit. Kalau loss cuma jumlah yang anda nak risikokan saja. Malam tu anda tidur lena, nyenyak. Tak ada mimpi kena kejar hantu. Tak ada. Tak ada mimpi. Boleh tiba-tiba mimpi jiu. Apa jiu? Tak ada jiu. Euro. Tiba-tiba sebut gol. Tengah tidur boleh sebut gol. Belum 4 orang sebelah. Faham? Mimpi kena tampar candle. Sabar Gusmin. Cara ni, you know what is your risk. Ini yang penting, you define your risk sebelum anda entry. Berapa je. Jadi bila hilang anda dan anda kena fikir balik, boleh terima ke tak? Kalau anda boleh terima, then you put in. Kalau tak boleh terima, how much? Berapa yang anda tak, orang Sarawak cakap tak singo, tak tengok. Kalau kena, kena loss balik. Okeylah, apa lagi nak trade. Dia tak adalah happy. Tapi at least anda tahu, dah loss. Banyak tu je lah. Faham? Yang anda boleh kata banyak tu je lah. Jangan banyak tu, dia banyak beza tau. Kalau kita guna banyak tu, dengan banyak tu je. Nampak? Kalau anda loss, anda tengok banyak tu dengan banyak tu je lah. Beza tu. Jadi berapa banyak tu je lah anda. Anda kena tanya benda tu. Jadi per entry berapa? Berapa kali yang banyak tu lah yang dia jadi banyak tu. Anda kena tanya diri anda. 10 kali loss? 50 kali loss?
berturut-turut. Anda kena tengok, fikir benda ni. Benda yang anda kena fikir. Faham kan? Itu position sizing model. Jadi anda tahu berapa kos jalan kedai anda daily, satu hari ataupun over period of time. You need to ask all those questions. Saya tak dapat kata 1%, 2% sebab makna duit tak sama. So you need to ask yourself. So itu saya tak percaya kepada anda cuma risikokan 1%, 2%. Sebab that 1%, 2% tak sama kepada semua orang. Some people 1% je. Some people 1%. Nampak? Intonation suara dah jadi lain kan. So you need to think about all this. Ini realiti dagangan. Ia bukan hanya pasal entry. Boleh? Ini daripada sudut pengurusan duit. Lepas tu, bila anda tengok benda ni, anda kena come up with anda punya objektif. Apa anda nak? Ini satu-satu kita cerita. Bila anda dah lihat kepada modal anda fikirkan. Apa objektif anda? Bila anda dah tahu objektif anda daripada sudut monetary, daripada sudut time, berapa sebenarnya dan bila anda nak capai. Define it. Of course semua orang nak, kalau boleh aku trade 5 saat je jadi 1 juta. Siapa tak nak kan? Tapi you know all those things tak masuk. Mungkin, saya tak katakan tak mungkin. Tapi kita tahu itu lebih pada faktor nasib. Bila anda dah ada objektif jelas dan masuk akal kepada nak capai dia, then lepas tu anda test out sistem. Ini satu-satu. Saya nyatakan satu-satu. Test sistem. Belajar few teknik. Kalau tak ada teknik lagi, anda boleh ambil bulat-bulat apa saya buat ataupun anda boleh pergi this website. Anda boleh pergi this website. Mana dia? Ni. Forex Strategy Resources. Beribu kat situ. Ada beribu dekat sini kalau nak tahu. Kalau setakat cerita teknik lah, ada beribu. Robot pun ada. Semua bagus. Kalau tanya saya, semua bagus. Cerita dia, test dia, adakah dia mencapai apa anda nak tak? Mungkin lebih ataupun mungkin. Kalau kurang, jangan pakai. Kalau sama, pakai. Kalau lebih, pakai. Dia ada 3. Keluar suara sajat aku. Okey? Boleh? Bagi tahu dulu apa ada Elipwave application. Macam-macam. Okey. Test dulu. Buat 3 demo. Dan jangan cuma sebab tu anda buat benda ni dulu. Sebabnya anda akan test out the position sizing model. Bukan hanya test system. Anda akan tengok kalau aku trade banyak ni dan tetap kepada prestasi sistem tu berapa dapat. You want to get these parameters. Nombor 1, apakah winning percentage? Nombor 2, anda nak tengok dia punya expectancy. Semua dah tahu kan apa expectancy kan? Satu trade berapa lebih kurang dapat? Purata. Nombor 3, anda nak dapatkan apa? Nombor 3, tradable setup yang anda boleh trade. Bukan hanya backtest tak tengok time. Pukul 4 pagi rupanya, tidur nyenyak. Tradable setup. Anda nak tengok benda tu. Memanglah tengok chart di belakang tu nampak cantik kalau anda backtest kan. Rupanya dia pukul 3, satu pukul 7 pagi, satu lagi biasa dalam waktu ni aku dalam Grab. Tu tak dapat. Okey? Objektif. Dah dapat yang ini. Then anda mahirkan diri anda dengan sistem yang anda guna. Contoh sistem yang saya guna, ini sistem saya. Bagi siapa yang dah ikut webinar, this is basically what is 3711 dan digabungkan dengan market dynamic. So, apa yang saya lihat kepada market dynamic adalah kaitan di antara 3. US dollar, JPY dan juga indices.
Okay. Ni the gist of market dynamic lah. Dan apa saya lihat, kita akan tengok kepada pair dia. Dollar pair. Saya akan tengok kepada dollar pair. Sini kita akan tengok kepada JPY pair. JPY pairs. Dan sini kita akan tengok kepada indices. Ini kepada indices. Okey. Selain daripada itu, kita akan tengok benda-benda yang menyokong, iaitu kepada komoditi. Boleh? Ini subset dia. Ini subset. Okey. Apa yang kita duk tengok, semua ni lebih kurang struktur dia sama kan? Izwan, Gusmin, setuju tak kalau saya kata semua ni lebih kurang struktur dia sama? Kalau dalam dollar pair, struktur dia sama. Saya tak payah tunjuk cat lah sebab anda pun dah nampak kan? Betul? Tak payah saya tunjuk lah. Anda semua pun nampak dah kan? So, apa yang kita nak tengok adalah adakah mana-mana yang sampai support ataupun resistant ataupun sampai support. Any one of these three. Okay? Any one of these three. Kalau dia sampai, sekarang ni kita ada dolar yang sampai kan? Anda perasan tak? Kalau dia sampai, ada tiga ni yang sampai dan semua dia sampai, anda akan dapati market jadi mengarut. Jadi turun naik tak tentu hala. Macam sekarang lah. Macam sekarang lah. Kita tahu dollar pair semua yang tak sampai lagi AUD USD je. Okey, anda akan dapati market jadi mengarut. Dia nak kuat, dia tak kuat, kuat tak kuat. Sebab dia tengah berlawan, buyer dengan seller tengah berlawan pada waktu ni. Anda tunggu, katalah macam dollar pair kan, sampai support sekarang. Kalau dia buat low, then anda dapat dah jawapan dia. Faham? Dolar lemah. Kalau dolar lemah, indeks naik. Komoditi naik. JPY sideways. Salah satu kena sideways. Itu je sistem saya pakai. Itu sahaja sistem saya pakai. Senang tak senang? Susah tak? Letak macam ni nampak senang pula. Tengok dekat chart tak nampak pula. Masa ni tak ada yang break kan? Tak ada yang break. Itu je sistem saya. Mana ada susah. Lepas tu dia sembang cerita pasal US China apa semua. Tapi sebab itu kita tengok US China, kita tengok kepada Apple, Facebook. Ini je sistem saya pakai. Make sure this is what we call compelling market model. Tak nampak? Dia ni. Tulisan besar. Saya mata tak nampak ni. Untuk kalau USD positif, kalau USD positif, kita ada, katalah USD positif, ini akan buat retracement. Okey, JPY akan habiskan dia punya leg ke bawah. Sideways to lower. Ini pun sideways to lower. Sebab kita tahu JPY, pair seperti CAD JPY, pair seperti Euro JPY, masih ada incomplete sequence ke bawah. Tak sampai 100% lagi. Boleh? Faham? Kalau US dollar kuat, komoditi dolar akan lemah. Faham? Simple dia. Benda dia macam mana lagi saya nak terangkan? Dia straightforward. Ni. Ada tak dalam ni? Dia one of salah satu daripada tiga ni akan sideways. Korektif adalah sideways. Kita tahu itu yang saya letakkan dalam chart semua ni. Everything. Pada waktu ni kita tak mengubah kita punya ni lagi ya. Selagi tak ada apa-apa, ada CAD JPY ni kita jangkakan ke bawah. Ke bawah lagi ya. Tapi kena faham ini dalam wave 5. Dan ini dalam wave 3 dan ini adalah wave
C 2. Ini korektif dalam yang besar lah. Okay. Maksudnya kalau dia korektif, anytime dia boleh habis. It might have finished kat sini. Dan kita terus ke atas. Mungkin. Faham? Kita mungkin sebab ini boleh jadi C. Ini 1, 2, 3, 4, 5 boleh jadi C kat sini. Dan kita cuma tukar color je. Saya senang nak tukar. Saya tukar color dia, ini jadi C. Saya tukar dia jadi putih. Dan ini jadi primary, itu jadi C. Faham? Dan ni sebab itu anda cuma trade dekat ekstrim dan expect 3 wave. Sebab anda tengok ni, ini 1, 2, 3. Ingat tak yang saya suruh short kat sini dulu? Ingat tak kita short dari sini dulu? Itu sebabnya kita cuma trade dekat hujung. Dan kita nampak almost bila kita nampak salah satu daripada contohnya macam yen pair. Contoh, pada waktu yen pair tengah buat kita ada incomplete sequence. Maksudnya ini 3 wave tak sampai lagi 100%. Tak sampai bila kita ambil 3 kaki ni untuk Fibo extension. Fibo extension. Okey. Fibo extension. Bila kita ambil tak sampai lagi. Kita ada AJ, Cat J, pada waktu tu lah NJ, semua J. Apa-apa J kecuali apa? Tak payah. Jennifer Lopez tak. Okey. Semua tak sampai 100% lagi. Okey. So, bila anda nampak dia buat correction, okey, bila anda nampak salah satu daripada pair dia buat correction ada berapa bentuk? Satu adalah zigzag. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini zigzag. 5, 3, 5. Nombor 2 kita akan ada korektif dalam bentuk flat. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 3, 3, 5. Okey, ini expanded. Lain daripada tu kita ada, alamak tak cukup dah. Kita ada triangle. 2, 3, 1, 2, 3, 1, aduh, macam mana lukis? 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, 2, 2, C, D dan E. Ini dalam bentuk triangle. Dan lepas tu kita ada double correction ataupun triple correction combination. Anda akan dapati kesemua pair JPY pada waktu itu buat kerja yang sama. Ingat tak? Semua sama. Unless mana-mana yang break out, ingat kita ada EJ. Saya ada EJ kena stop loss. Bila dia kena stop loss, saya tahu. Oh, tak dapat aku nak trade ini. Maksudnya dia jadi double correction. Kalau kita ambil single correction, itu adalah 3 wave pullback. Kalau 3 wave pullback, kena stop loss ataupun dia BE dan kita menunggu kepada 7 wave. Ataupun kalau 7 wave kena BE ataupun kena stop loss, kita tunggu 11 wave. That is the last. Saya tak tunggu lebih pada tu. Saya cuma kira lekuk. Faham tak cerita kenapa saya kata saya cuma kira lekuk? Ini je sebabnya. Bukannya saya pergi sibuk nak label. Untuk anda saya labelkan. Tapi kalau saya trade sendiri, saya tengok lekuk ni je. Tengok ada lower low atau higher high. Itu je. Chart saya kosong sebenarnya. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Ada pun mungkin bulat, benda bulat ni. Ni. Ini adalah mana dia? Benda bulat tu. Benda bulat ni mana dia? Benda bulat ni ni. Ni je. Kalau ada pun ini. Itu untuk remind diri sendiri. Itu je. Lain daripada tu tak ada.
Stop trend line ke, support resistance ke, tak ada. Saya cuba tandakan bulat tu kat mana. Ada pun line. Macam ni lah. Anda tengok. Kalau ada pun contohnya macam jet blue. Mana jet blue? Jet blue. Jet blue. Ni. Ini je lah yang ada dekat chart saya. Ni. Saya tunggu nak long dari sini. Inilah chart saya. Kalau saya trade. Nampak? Ini je ada. Ini adalah 100% equal leg. Orang tanya apa saya letak kat chart ni je lah. Ini adalah 100% equal leg. Nampak sini. Saya letakkan alert. Lepas tu saya letaklah limit order. Ini je ada saya dekat chart saya. Tak ada. Lepas tu saya buanglah. Ada line tu je. Ini je lah. Lepas tu alert. Boleh? Orang tanya apa nampak, apa dekat chart saya? Ini ada kat saya. Sebabnya konsep dia sama. Iaitu kita tahu sini kita jangkakan akan buat ini W, X dan Y. Ini 1, 2, 3, A, B dan C. Ataupun W, X dan Y. Ini A, B dan C, W, X dan Y. Okay, keep it simple. Keep it simple. Okay, that you will see all these things lining up. Okay, bila anda ada untuk entry, dia bukan hanya entry. Anda kena, contoh saya ambil sekali lagi jet blue. Jet blue. Bila saya berminat untuk nak entry dan price ni sampai dekat alert saya akan letakkan limit order. Okay. Kalau saya trading, ini untuk melabur. Tapi kalau saya trade yang ini, this will be the entry. Saya akan letak saya punya limit order. Stop loss bawah 1618 dan saya akan kira tempat saya nak ambil profit. Kalau saya trade. Kalau untuk melabur, saya biar je. Kalau trade, ini tak cantik. Almost 3. Nampak? Jadi, sini stop loss, sini TP, dan kita akan ambil 50% daripada sini kepada entry, ini wave C, wave ketiga ni, bila price, katalah price cantik pergi ikut arah kita, bila price buat benda ni, dia pergi, lepas tu dia naik balik. Sampai 50%, saya akan alihkan stop loss kepada BE. Boleh? Simple kan? Anda nak ambil separuh profit, if your system pakai 50%, anda nak ambil profit separuh, anda ambil. Anda tak nak ambil, depending kepada sistem anda. Faham? Inilah sistem saya pakai. Ini adalah sistem saya pakai. I hope it is simple enough. I hope it is clear enough. Benda berulang yang saya duk cerita. Dan kalau nak tahu apa dekat chart saya, ini dekat chart saya. Saya tak ada pergi label-label dia apa, tak ada. Sebab saya tahu saham tengah naik dan we have different airline yang masih lagi lemah, banking yang masih lagi lemah, teknologi sektor buat high now pulling back. The pullback dalam sektor dalam tech will be this penurunan dalam sektor yang lemah. Gusmin, simple kan? Rizwan, very simple kan? Itu je dalam chart saya. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada. Mungkin saya akan refer kepada ni lah, RSI dan ni. Itu je. Untuk tengok adakah dia habis, maksudnya dia ada buat divergence tak, itu je. Tak ada benda pelik-pelik. Ini je yang ada dekat chart saya. Tak ada bunyi ayam ke, ada bunyi rimau ke, tak ada. Ini je ada. Okey. Kalau dan benda yang sama. Benda yang sama. Kalau kita tengok the whole JPY structure,
the whole JPY pair tengah buat correction daripada lower low. Ingat, CAD JPY, AUD JPY, NZD JPY, GBP JPY, Euro JPY, semua ada lower low last time kan? Dan penaikan dia dan lower low tu dibuat oleh 5 wave kan? Jadi next will be corrective. Kita katakan corrective selagi dia tak buat higher high baru. Itu je. Simple. Yes. But now, what you know, Gusmin, is all these charts on this group, dia ada correlation movement. Maksudnya movement dia sama, betul tak? If you know they are moving in the same dimension, same structure, mungkin dimension dia tak berapa sama, tapi same structure, mungkin satu tengah buat zigzag, satu tengah buat flat, satu tengah buat double correction. But you know they are doing correction. Kalau anda trade, anda pilih salah satu kat sini, salah satu kat sini, salah satu kat sini. What you want is what is the current dynamic. Tentukan apa dinamik semasa. Mana? Ada tak saya letak kat sini? Apa dinamik semasa? When you know what is the current dynamic, what is the expected incoming next dynamic? Sebab kita tahu kita sekarang ni ada dekat US, nak masuk US dollar dynamic, because every single US dollar pair kecuali AUD USD, saya ulang balik, dia berada dekat area support ataupun resistance. So you know something is happening. Kan? Okay. Lepas tu anda tengok kepada crosses pair. Contohnya kalau anda nak trade, katalah anda kata okay, US dollar nak kuat. Anda nak gandingkan US dollar dengan apa? So kita ada few currency, anda tengok crosses tu mana satu lebih lemah. Contohnya anda tengok GBP against Euro. Anda tengok AUD against New Zealand dollar. Anda tengok mana satu yang paling lemah. Pilih dia, tunggu set up korektif dia, 100% dia, anda letakkan dia punya entry. Itu je. Okay. Masuk keras kepala. Kepala masih tolak, hati sudah terima. Tak apa. Tak apa. But this is my system. Anda boleh pakai whatever your system. To me, there is nobody that is perfect 100%. The only correct thing here adalah ini. Anda kena test any system. The only correct thing dan juga ini. Sebab untuk buat duit adalah dengan jaga duit. The system, saya ada banyak, teknik banyak. Nak reka teknik sekarang pun boleh. Cerita dia bagus ke tak bagus, kita kena test dia. It's nothing about sistem hebat, tak ada. Sistem ada masa naik. Seperti saya katakan, this system is for trending market. We are looking for what is going to trend. To us, we are waiting for US dollar to trend. Sama ada dia nak trend up ataupun trend down. Sebab dia dekat support resistance. Ingat, bila kita belajar trading, kita kan belajar benda ni. Kan? Breakout. Lepas tu kita tunggu dia punya test untuk masuk. So this is the idea untuk US dollar. Kalau dia false, lepas tu dia breakdown ke bawah balik, trend dia ke bawah. Itu je. So kita nak tengok apa yang nakal dalam US dollar sekarang ni. Yang nakal dalam US dollar punya pair adalah AUD. Tak sampai lagi kan. AUD tak sampai kan. CAD sampai, New Zealand dollar sampai, GBP pun tak. Euro sampai, USD PLN, USD Sing dollar, semua lah. USD NOK, USD SEK, semua sampai. Kan? Jadi kita nak tengok kalau any pair dia break, oh USD habis. Then instead of anda nak kata US dollar strength, anda tahu oh ni dah bagi amaran awal US dollar weak. Sebab tu kita tengok kepada correlation.
Faham? Sebab anda tahu dia chart dia sama. Anda ceritalah macam mana, anda pergi tengok, dia semua sama. Nak kita kata tak macam mana, dia sama. Kan? Boleh? Sebab itu pair paling penting apa dia? USD JPY untuk overall sentiment, untuk overall direction. Anda akan bahagikan kepada 3. Ini sistem saya. Dan to me it is very simple because mudah kita nak faham apa yang sedang berlaku kat market dan adakah sesuatu tu menyebabkan perubahan daripada sudut penilaian, flow. Itu je. Okey? Saya tak dapat cerita lebih daripada ini sebab this is everything yang saya ada. Ada apa-apa soalan? Use this. Use core capital protection. Jelaskan, Edward. Calculate, get this thing, frequency of trade, winning percentage, expectancy. I think nobody will explain to you macam ini. Ada siapa-siapa pernah explain macam ni tak, Edward? Anyone pernah explain yang macam ni tak? Daripada step 1, step 2, apa semua ni dalam satu paper. If your system is easy enough, it will be fitting dalam satu surat je, dalam satu page je sebenarnya. Kalau sistem anda simple enough, it will fit in. Anda tahu it's not that simple. But untuk jelaskan dia, kita boleh jelaskan dia dalam satu muka surat dia. Uish, jangan Edward. Tapi that's the thing lah. You need to start thinking about your financial punya planning dan all those things lah. Yeah, it's clear. I hope what I'm explaining to you guys are very, very clear. I don't think anyone can explain to you satu sistem dagangan dalam satu page. I don't think so. Dan bagi mereka dah ikut webinar, anda pun tahu ini apa kan. Dan kita dah kat ujung siri ni kan. Ni saya satu what you do, buat anda punya jadual harian, jangan duk jeling-jeling chart, percaya kepada sistem, lihat expectancy, buat anda punya video log hujung minggu, buat satu yang panjang, ulang, jaga diri, jaga disiplin. Kita jaga kita. Itu je. 3 tahun. Yap. Mentality memang paling susah nak buang, nak atur sebenarnya adalah kita punya belief. Itu saja. Itu benda yang paling, dia kalau nak tukar kepercayaan orang tu kena terpukul dulu. Sama ada dia lost ataupun something happen kepada dia. Kalau kita duk explain ataupun kita sentiasa explain sampai orang tu terima. Itu je, 3. Kalau kita nak cerita macam ni buy, macam ni sell, ini saya pun orang tu mula-mula masa untung dia percaya lah. Masa dia tak untung dia tak percaya. Lepas tu dia buat benda lama balik. So I'm not that kind of educator. Saya lebih kepada membina kepercayaan, membina sistem yang kena kepada diri anda masing-masing. I don't tell you guys ini yang betul. Tak. Saya tak katakan ini sahaja sistem saya ada. Saya ada few system, but the thing is at the moment this is one of the better performing. Ingat tak siapa yang ikut webinar lama ni, mungkin anda semua ingat mengenai market profile. Market profile, the record was expectancy up to 6.85 kalau nak tahu. Pada satu masa ranging market, wow, dia memang untuk intraday memang baguslah sistem bergerak. Tapi pada waktu ni dia turun. Sebab itu saya bukannya saya tak pakai, saya pakai. Cumanya saya letakkan dia kat demo. Kat demo kalau intraday pada waktu ni dahsyat balik dia. Tapi I have to choose apa yang nak saya letakkan dalam syllabus lah. Kalau saya letak rojak banyak-banyak, orang pun pening kan. Okey, Edward?
Okey, yang lain? Kalau tak ada soalan, insya-Allah bersama Helmi pada jam 8 malam nanti dan bersama saya pada jam 9. Sentiasa ingat, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Don't worry about being right or wrong. It's all about probability, it's all about managing, it's all about discipline. With the right belief about the market. InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti Gusmin. Bersama lagi pada ni. Joe, thank you. Terima kasih semua. William, Alang, terima kasih. Edward, thanks.